Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita meneruskan pengajian pada malam yang bahagia ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memberkati majlis kita dan Allah Subhanahu wa taala mengobati hati kita dan memberikan kepada kita sifat-sifat yang terpuji dan mengampunkan segala dosa kita dan mengabulkan segala hajat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah, yang mana dengannya dapat kita melaksanakan segala perintahnya, dapat kita meninggalkan segala larangannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka insya-Allah kita akan masuk kepada Kitab Da'watut Tamah karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan insya-Allah kita akan meneruskan daripada muka surat 143, yang mana beliau mengatakan memperbaiki niat dalam menguruskan perniagaan dan industri. yakni memperbaiki niat dalam menguruskan perniagaan dan industri. Kita lihat dalam beberapa perkara seperti mana kita sebutkan sebelum ini, kepentingan untuk kita memperbaiki niat. Allah Subhanahu wa taala seperti mana banyak kali kita mengatakan memberikan pahala berdasarkan dengan apa yang diniatkan, berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita membicarakan. Jadi dalam urusan keduniaan ini pun sama juga. Apabila kita mahu melakukan satu perkara, maka penting untuk kita memperbaiki niat kita, yang mana kita menjadikannya segala-galanya maksud kita melakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pekerjaan kita dan perniagaan kita akan menjadi ibadah. Kita akan mendapatkan pahala daripada tiap-tiap saat kita berada di tempat kerja ataupun di tempat-tempat perniagaan kita. Walaupun pada zahirnya kita melakukan sama seperti apa yang lain melakukan, tetapi seorang mukmin apabila niatnya merupakan niat yang benar dan betul kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam menjalankan urusan keduniaannya yang dia melakukan harian. Ini yang dimaksudkan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang mana Allah mengajarkan kepada kita, atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami dalam dunia ini pahala, yakni atas segala apa yang kami melaksanakannya, dan juga pahala di akhirat nanti. Maka di sini Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak mengaitkan kehidupan kita di dunia dengan kehidupan di akhirat. Bagaimana kita nak menjadikan kehidupan kita sebab yang mana bukan saja kita mendapatkan manfaat di dunia, akan tetapi juga kita mendapatkan manfaat di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik insya-Allah. Di antara yang dianjurkan dan dituntut atas para peniaga dan para pekerja, iaitu memperbaikkan niat terhadap apa yang diperniagakan dan dikendalikan dari sebab musabab perniagaan dan industri. Yakni dalam dia mengamalkan sebab musabab ini perniagaan, daripada dia membeli barangan ataupun dia bekerja ataupun yakni dia ada skill misalnya dalam sebuah industri, maka bagaimana dia nak memperbaikkan niat yakni terhadap apa yang diperniagakan. Yakni sebagai misal, bukan saja kita mengatakan misalan dia niat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam perniagaannya ataupun dalam pekerjaannya,
tetapi yang ini dia niat juga, yang ini bagaimana dengan perniagaannya, dia dapat yang ini membantu ini orang lain misalan, ataupun dia dapat membantu ini orang miskin, ataupun yang ini dia dapat memberikan peluang pekerjaan kepada mereka-mereka yang tidak bekerja dan sebagainya. Dan hendaklah niatnya semata-mata kerana melindungi diri dan memperoleh sara hidup yang cukup serta menahan diri daripada menadah tangan kepada orang. Ini adalah berkenaan dengan nafkah ini atas diri seseorang. Maka daripada sebab kita keluar berniaga ataupun bekerja, supaya kita nak memberikan pertama sekali nafkah ini kepada diri kita dan kepada ahli keluarga kita, dan mengelakkan diri kita daripada meminta-minta kepada orang lain. Sebab Islam melarang seseorang itu meminta-minta kalau sekiranya dia ada kemampuan untuk bekerja, ataupun ini untuk berniaga, ataupun ini untuk menjalankan kehidupannya. Maka tidak dibolehkan. Maka meminta ini hanya dibolehkan kalau sekiranya seseorang itu dia tidak ada cara yang lain. Dia tidak ada cara yang lain yang mana dia terpaksa ini melakukan sedemikian misalan. Dia tidak ada sebab misalan ataupun asbab yang mana dengannya dapat dia bekerja ataupun dapat dia berniaga. Maka dalam keadaan darurat dibolehkan seseorang itu meminta kalau sekiranya dia tidak ada cara yang lain. Tetapi dalam Islam, kalau sekiranya dia mampu bekerja, misalan seorang muda, misalan umur 18 tahun, 20 tahun, badan yang sihat, dia boleh bekerja dan ada ruang pekerjaan yang ini di luar, maka bagi orang seperti ini diharamkan ke atasnya untuk dia meminta-minta. Nah, kadang-kadang ini kita lihat anak-anak kecil juga digunakan untuk meminta-minta. Ini semua perbuatan yang dilarang dalam agama. Sebab kalau sekiranya anak-anak kecil, kita daripada kecil kita mendidiknya sedemikian, maka ditakuti sampai tua pun dia akan meminta-minta dan dia meninggalkan ini pekerjaan ataupun perniagaan yang usahakan ini atas keduniaannya. Maka ini semua daripada perkara yang dilarang. Di samping menghendakkan apa yang ada di tangan mereka dan menyarai kaum. Yani apa yang dimaksudkan di sini adalah Imam Al-Haddad dia menerangkan kepada kita berkenaan dengan larangan yang kita dalam Islam melarang yang seseorang itu meminta-minta daripada orang yang lain. Maka di sini Islam mewajibkan kita mencari nafkah bagi diri kita dan juga bagi ahli keluarga kita. Dan itu sebab bila kita keluar dengan niat mencari nafkah bagi diri kita dan ahli keluarga kita, dan kita niatkan yang mana kita sedang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka di sini kita akan mendapatkan pahala seperti mana kita membicarakan sebelum ini. Sekarang kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Yang ini dia mengatakan keluarga dan anak isteri yang ditanggungi dan sebagainya. Begitu juga dengan ahli keluarganya. Yang ini dia keluar bekerja untuk mencari nafkah bagi ahli keluarganya dan untuk mengelakkan dirinya daripada meminta-minta bagi nafkah mereka. Semua itu ialah agar dengan niat-niat yang baik ini, ia akan tergolong daripada kumpulan orang yang bekerja dalam ketaatan. Jadi kita lihat di sini perkara yang penting di sini ya. Orang yang bekerja dalam ketaatan. Kita di Singapura ini perlu kita sentiasa membicarakan tentang perkara ini. Sebab orang Singapura biasa mengatakan, saya macam mana ini selalu berjam-jam ini bekerja dan kadang-kadang tidak ada masa dan sebagainya. Tapi kalau kita faham ini perkara ini, orang yang bekerja dalam ketaatan kepada Allah, ini perkara yang sangat penting sekali kita kena faham. Walaupun satu orang bekerja misalan satu hari 7 jam, 8 jam, 9 jam, 10 jam, tetapi kalau dia bekerja dalam ketaatan yang ini kepada Allah, dia akan mendapat pahala setimpalnya. Jadi maksudnya di sini adalah bukan pekerjaan yang satu benda yang sia-sia. Satu benda yang dia tidak mendapatkan apa-apa pahala. Sebab apabila dia menjadikan ketaatan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua penat lelahnya akan dibalas ini dengan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang berusaha untuk mencari keredaannya dan pahalanya, yakni niat dia bekerja dengan mencari keredaan Allah dan pahala daripada Allah, sebab dia mengetahui dia bahawasanya dia berada dalam fisabilillah dan dia sedang menjalankan tanggungjawabnya terhadap Allah, maka barulah kita mengatakan orang seperti ini adalah orang yang akan mendapatkan pahala daripada Allah di dalam pekerjaan ataupun perniagaan yang mana dia berada di dalamnya. Kemudian hendaklah dia meniatkan kerjanya itu juga untuk memperhubung tali kerabat serta bersedekah kepada kaum fakir miskin. Jadi kita lihat Imam Al-Haddad dia mulakan satu demi satu.
Pertama sekali dia membicarakan tentang niat kerana Allah. Selepas itu yakni niat untuk nafkah bagi dirinya dan ahli keluarganya, menjalankan tanggungjawabnya. Selepas itu yakni niat bagi orang lain. Yakni dia mengatakan di sini bagi kaum fakir miskin, membantu orang yang perlu dan yang lemah. Apabila ada lebihan dari keperluan dirinya, dia ada lebih, dan orang yang ditanggungnya, maka dia salurkan sebahagian daripada apa yang dia ada kepada mereka yang memerlukan. Niat orang mukmin itu adalah lebih utama dari amalannya. Satu orang yang niat misalan, kalau Allah beri, kalau ada duit, saya akan membantu fulan bin fulan, saya akan membantu fulan bin fulan. Allah akan memberikan pahala atas apa yang dia niatkan, lebih utama daripada amalannya. Sebab kadang-kala bila dia beramal, dia ada riak. Dia beramal bukan kerana Allah, tetapi bila dia niat dengan ikhlas. Itu sebab ada pepatah mengatakan niyatul mu'min khairun min amalih. Niat ini seorang mukmin lebih baik daripada amalannya. Disebabkan niat ini biasanya dia ikhlas. Satu orang ini biasa dia niat misalan, dia mengatakan misalan saya niat nak bina masjid, ataupun saya niat nak bina madrasah. Itu antara dia dengan Allah, niat dia ikhlas. Tetapi apabila dia beramal dengannya, mungkin dia terjebak dalam ujub, mungkin dia terjebak dalam riak dan sebagainya, maka ini dapat membatalkan pahalanya. Kerana ada kalanya seorang itu akan mencapai dengan niatnya apa yang tiada dapat dicapai dengan amalannya. Seperti mana saya mengatakan tadi, kadang-kala ada orang yang dia beramal, tetapi amalannya tidak yakni sama keikhlasan dengan niat yang dia melakukan sebelum dia beramal. Niat itu akan dapat dibuat oleh semua orang dengan mudah, tanpa perlu kepada kerja berat dan bantuan orang lain. Tidak seperti amalan yang biasanya berat dikerjakan oleh seseorang pada setengah-setengah keadaan. Jadi Al-Imam Al-Haddad ini mengatakan niat ini adalah daripada perkara yakni yang mudah, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yakni atas niat yakni seseorang. Ini adalah daripada kelebihan Allah memberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sebab ulama-ulama kita menggalakkan kita memperbanyakkan niat. Memperbanyakkan niat, sebab Allah tetap akan memberikan pahala apabila kita memasangkan niat dengan keazaman. Maka jika si peniaga ataupun si pekerja itu telah meniat untuk dengan perniagaannya atau pekerjaannya untuk membantu kaum muslimin dan mempermudahkan sampai kepada perkara-perkara yang sedang dihadapinya dan yang sedang diusahakannya, tentulah semua itu akan tidak akan kosong daripada memperoleh pahala. Keadaan kita pun sekarang ini, kita berada dalam lockdown ini, maka penting juga kita melihat ini kepada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad di sini dan bagaimana kita nak mengamalkannya. Pertama sekali kita meniatkan yakni untuk kita memberikan bantuan. Kita memberikan bantuan yakni kepada orang lain, lebih-lebih lagi mereka-mereka yang memerlukan. Sekarang banyak orang yakni dalam keadaan memerlukan. Di Singapura banyak orang yang sedang memerlukan, di Malaysia, di Indonesia, di satu dunia sekarang yakni kemiskinan wallahu alam ini sekarang yang melanda manusia, lebih-lebih lagi umat Islam berada di mana-mana. Kita lihat negara Islam kebanyakannya berada dalam tahap kemiskinan sekarang ini. Negara-negara Islam di Afrika, negara-negara Islam di Timur Tengah, mereka berada dalam kemiskinan. Di Syria misalnya, di Iraq, di Afghanistan, di Yaman. Maka bagaimana pertama sekali kita nak niatkan yang ini kita niat ini untuk kita memberikan bantuan. Jadi tidak wajar bagi kita yang ini kita tidak memikirkan atas mereka-mereka yang memerlukan. Dengan kita melaksanakan niat, insya-Allah Allah akan memberikan kepada kita pahala. Sekurang-kurangnya ini kita ada kerisauan. Dan selepas itu kita lihat apa yang kita mampu untuk kita membantu, maka kita membantu yang ini apa yang kita mampu. Kerana sesungguhnya kelebihan Allah Ta'ala itu adalah luas sekali dan kurnia limpah ruah tiada hentinya, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada tiap-tiap masa dan keadaan memberikan pahala, memberikan anugerah kepada golongan-golongan yang beriman kepadanya, dan Allah melihat kepada hati kita apabila kita memasangkan apa sahaja niat yang kita ada. Maka insya-Allah ini bagi kitab Da'watul